Saya mengikuti dengan duka cita kenyataan seorang pemimpin PAS di media sosial yang mengaitkan kepimpinan wanita dengan binatang ternakan secara sinis dan menghina. Lebih mengecewakan, kenyataan itu bukan sahaja tidak ditarik balik, bahkan mendapat sokongan seorang pemimpin kanan parti tersebut. Beliau mendakwa itu hanyalah satu analogi, katanya tidak ada niat untuk menghina, tetapi kita semua faham bahawa ia adalah cubaan untuk memperlekeh dan merendahkan martabat wanita. Kalau inilah wajah politik Islam yang mereka perjuangkan, maka jelas ia hanya tinggal slogan, tanpa roh agama, tanpa akhlak. Islam tidak pernah menghina wanita, apatah lagi wanita yang memikul tanggung jawab kepimpinan dengan penuh amanah dan pengorbanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Ayat ini tidak membezakan antara lelaki atau wanita, bangsa atau keturunan. Kemuliaan di sisi Allah tidak bergantung kepada jantina atau asal-usul seseorang, sebaliknya diukur melalui ketakwaan. Wanita bukan kelas kedua. Mereka bukan simbol kelemahan. Jika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha boleh menjadi guru kepada para sahabat lelaki, jika Ratu Balqis boleh menjadi pemerintah bijaksana yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Naml, maka siapa Anda untuk mengheret wanita ke kandang binatang dalam hujah politik murahan? Sejarah Islam telah merekodkan lebih 10.000 wanita perawi hadis yang dipercayai, dihormati dan diakui ketokohannya oleh para ulama. Fakta ini didokumentasikan dalam karya agung Al-Muhadithat oleh Syekh Akram Al-Nadawi, hasil penyelidikan mendalam selama lebih 20 tahun. Wanita-wanita ini bukan sahaja menyampaikan ilmu, bahkan menjadi rujukan utama dalam disiplin hadis dan fiqh. Mereka tidak dipinggirkan, tidak dihina, dan tidak disamakan dengan haiwan, malah dimuliakan sebagai pewaris ilmu Nabi SAW. Wanita bukan pendatang baru dalam kepimpinan. Wanita adalah kesinambungan satu legasi yang berakar jauh dalam sejarah Islam. Apabila seseorang menyamakan wanita dengan binatang dan seorang lagi pemimpin mempertahankannya, mereka bukan mempertahankan agama kita. Mereka mengkhianati nilai dan terasnya. Saya tidak terhina dengan kata-kata sinis itu, tapi saya kesal kerana ia keluar dari seorang pemimpin yang mendakwa memperjuangkan Islam. Islam apa yang membenarkan penghinaan terhadap wanita dijadikan bahan jenaka dan sindiran? Lebih parah, sikap begini menghalalkan budaya politik toksik yang memperlekeh, mengeji, dan mencaci atas nama teguran. Ini bukan akhlak Islam, ini penyalahgunaan agama untuk membenarkan kebiadaban. Cukuplah politik kita dihiasi dengan penghinaan dan sinisme. Bangunkanlah peradaban dengan ilmu, berhujah dengan berfakta dan kelakuan yang berakhlak. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memetik surah Al-Hujurat ayat 11 yang memelihara maruah setiap insan, firman yang turun memuliakan jiwa, bukan merendahkannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Buat setiap wanita yang pernah diperlekehkan, diketepikan, atau dipersalahkan hanya kerana Anda berani melangkah ke hadapan, ingatlah bahawa kehadiran dan kepimpinan Anda adalah penting dan berharga. Jangan biarkan kejahilan memadamkan cahaya Anda. Islam tidak gentar dengan wanita yang kuat. Seruan saya buat semua, kita boleh berbeza pendapat, tapi jangan berbeza adab. Perbezaan pandangan itu lumrah, namun perbezaan adab adalah petanda bahaya.